Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 44 ayat yang ke 160 260. Surah Al-Baqarah ayat 260. Muka surat 44. Nak 260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadilah kami ini ya Allah orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari serta mengamalkan ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, Kau jadikanlah kami ini orang yang ahli Al-Quran, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kepada kami untuk berdoa kepadanya, saudara-saudara kami yang sakit, yang luka, yang sedang berjuang di bumi Palestin dan di mana jua mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau kurniakan jua kepada kami hikmah, iaitu faham dalam setiap urusan agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Kita tengok dari sudut bahasa Allah dulu. Wa idh qala Ibrahimu. Waw dan idh, ketika. Itu makna ketika, tapi dalam terjemah dia sebut dalam kurungan ingatlah. Berarti selepas waw itu ada kalimah yang tidak dizahirkan, yang ditakdir. Dalam istilah ilmu bahasa dia panggil takdir. Kita qadarkan dia ada kalimah. Apa kalimah yang kita qadar di sini? Uzkur ataupun uzkuru, dan ingatlah. Selepas waw itu ditakdirkan. Ketika biasanya bila ayat itu bermula dengan iz, dia ada perkataan ingatlah. Itu bukan tak ada tu, dia ada, tetapi disembunyikan. Dia disembunyikan. Zahirnya tak ada, hakikatnya dia ada. Qala Ibrahimu. Yang telah berkata Ibrahim. Yang berkata itu fa'il, subjeknya Ibrahim. Kita terjemah boleh ejaz sikit terjemah tu. Qala Ibrahim, kita kata meminta, berdoa. Tapi dia tak guna perkataan da'a Ibrahim, dia guna qala. Ini ulama bahasa dia buat hujah. Dia kata kalau doa ni tak boleh diam-diam dalam hati. Doa ni biar dengar. Paling-paling telinga kita dengar. Sebab tu dia tak guna da'a, dia guna qala. Sedangkan qala ini dengan makna doa. Apa buktinya bahawa qala ini dengan makna doa? Rabbi, ayat lepas tu, itu doa kan. Rabbi arini, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan daku. Apa dia yang Nabi Ibrahim nak minta Allah tunjuk ke dia? Kaifa tuhyil mauta, itu soalan. Kaifa tuhyi al mauta, macam mana ya Allah kau hidup orang yang mati besok di akhirat nanti? Semua orang akan dibangkit daripada kubur dan dibawa menuju kepada mahsyar, kemudian bertemu dengan Allah dan kemudian tengok amal-amal masing-masing. Macam mana kamu hidup? Aku nak tengok, dia kata. Itu soalan Ibrahim. Lalu Allah persoalkan balik. Qala Allah tu. Allah pun berfirman, awalam tu'min? Itu soalan tu. Soalan bukan tanya sangat. Macam hairanlah. Kenapa wahai Ibrahim? Awalam tu'min? Soalan, waw dan lam tidak. Apakah dan tidak? Maknanya kalau kita terjemah satu je lah. Apakah tidak engkau beriman wahai Ibrahim? Soalan situ. Terus Ibrahim jawab, qala bala. Ibrahim kata, tak. Aku beriman. Walakin, tapi aku minta tu liyatma'inna, agar. Li tu dia panggil sebab, lam sababiyah. Lam sebab lah. Liyatma'inna, tamaknina. Liyatma'inna, apa yang untuk tenang? Qalbi, supaya aku tenang hati aku. Jadi Ibrahim, kita ni ilmu ada dua. Dia panggil ilmu
uh, ilmu yaqin, satu dia panggil ainul yaqin. Ibrahim dari sudut ilmu yaqin tak ada isu langsung. Dia tidak ada query langsung, dia tidak percaya, dia percaya dah. Cuma dia tak boleh tengok je. Dia nak tengok perkara itu secara ainul yaqin. Macam mana Allah hidup? Sebab dia pendakwah, dia rasul. Dia tanya macam mana nak tengok secara zahir. Tapi tidak menafikan dia itu telah menerima hakikat bala itulah, menerima hakikat Allah itu memang berkuasa. Tapi macam mana dia hidup untuk menguatkan fikiran dan kekuatan dia. Qala Allah tu, Allah pun berfirman, wahai Ibrahim, fakhudh, ada dua kalimah tu, fa maka tu adalah jawapan kepada persoalan yang Ibrahim tanya. Khudh, ambil ni cari 4 ekor burung, arba'atan, 4 ekor minat tayri, daripada burung. Burung tak kira lah apa-apa burung, 4 ekor. Fasurhunna, kemudian kumpulkan 4 ekor burung tu, dia cicam, maziqhunna, cicam, hacur burung tu, kan? Jadi maknanya itu cara Allah nak ajar Nabi Ibrahim, cicam hacur, kemudian kumpul surhunna, semua burung yang 4 ekor tu kumpul kepada dia. Tak situ. Lepas kumpul semua, dia orang kata campur semua. Thumma ja'al, kemudian lepas dah gaul semua, campur semua tu, kemudian engkau jadikan, ambil secara rambang, ij'al, jadikan ala kulli jabalin, cari beberapa bukit. Setiap bukit tu kau tak kira lah kepala kau, kaki kat situ, mana ikutlah yang hacur tu kan, letak kat situ. Juz'a ni sebahagian daripada 4 ekor burung tu, ambil. Lepas tu kau tinggal kat situ, kemudian akan balik semula kat tempat engkau. Thumma du'uhunna, hunna tu burung-burung tu, anggota-anggota burung semua tu. Thumma du'uhunna, kemudian engkau panggil burung-burung tersebut. Jawab dia mari tak? Ya'tinaka, burung-burung itu akan datang kepada engkau mengikut apa dia punya body dia. Kalau kepala hak A, dia pergi kat A. Kalau B, pergi kat B. Dia tak dia tidak orang kata campur dah. Dia kembali kepada asal dia. Kita gitu juga kan, mati kena bunuh, kepala kat mana semua sekali, nanti Allah panggil, Allah tiup, sangkakala yang ketiga nanti semua akan dibangkit. Maknanya anggota-anggota yang hacur itu semua sekali akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada asal. Itu ya'tinaka sa'ya ni macam dia datang se'e kita guna se'e kan, dia makan se'e, jalan dia bergerak, ada yang cepat, ada yang lambat. Se'e tu ada cepat dan lambat. Se'e ni berjalan dengan keadaan laju dan juga biasa. Ya'tinaka sa'ya, itulah cara. Tapi Allah wanim, Allah ingatkan kepada Nabi Ibrahim, wa'lam, itu Allah minta Nabi Ibrahim jangan lupa satu benda. Apa dia? Wa'lam ni, berilmulah engkau wahai Ibrahim, kan? Apa dia? Annallaha, sesungguhnya Allah itu azizun hakim. Azizun apa makna? Maha perkasa, hakim maha bijaksana. Ada dua benda yang bila kita jumpa ayat Quran dia tutup dengan nama Allah, kita kena faham dan kita ambil manfaat. Pertama, bila kita baca annallaha azizun,
Allah Maha bijaksana, kita kena ambil daripada aziz Allah itu kemuliaan, izzah, jati diri. Kita kena ada jati diri. Kan? Ada izzah ni, ada harga diri. Biar kita ada harga diri sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita menjual maruah kita sebagai seorang muslim. Jual maruah macam mana? Kita jumpa 6 muslim, dia tak semaya, dia tidak semaya, kita tak semaya juga. Itu tak ada izzah, tak ada kemuliaan. Jadi kok mana pun, kalau kita berkawan dengan siapa-siapa yang bukan Islam, akhlak kita dengan Allah kita tak boleh gadai. Itulah aziz Allah yang kita dapat dalam hidup kita. Kita bukan orang kata kalau pergi tempat orang yang yang lain, kita berubah, kita sanggup tak semayang kerana meraihkan kawan. Itu tak ada izzah. Kita jual ke kemuliaan kita. Hari ni kita tengok Palestin, saudara kita se-Islam dibunuh. Hari ni semalam cukup menyedihkan tengok anak-anak hancur di dalam bangunan-bangunan yang jadi kita rasa tak boleh nak tidur, rasa izzah kita terhilang. Maka kita kena teruskan berusaha, berdoa, dan salah satu senjata orang mukmin dari jauh ialah pastikan orang mukmin ini berubah dengan solat berjamaah subuh seperti solat Jumaat. Kita boleh buat dah hari ni, tak boleh buat lagi. Orang Yahudi yang paling takut kepada orang Islam bila orang Islam bersatu, dan tanda dia bersatu ialah dia bila subuh dia mari semua. Penuh masjid mencari jemaah. Masa tu dia gemetar, dia takut. Selagi mana kita duduk solat, duduk baca gini, tapi berapa orang ni je, yang lain masih lagi leka, masih lagi tidak bersatu, masih lagi rasa tak penting tentang peristiwa yang sedang berlaku hari ini, sudah pasti mereka tidak ada rasa gerung pun kepada orang Islam. Kerana orang Islam tidak akan bersatu, kerana yang menyatukan orang Islam ialah sembahyang secara berjamaah, khususnya solat subuh. Itulah yang kita kena usaha dari jauh. Selain pada doa, selain pada infak, kita kena gerakkan anak-anak kita, masyarakat kita supaya kembali untuk salat berjamaah seperti mana kita bersegera salat Jumaat. Kalau kita boleh ikhtiar salat Jumaat walaupun kerja, kenapa subuh kita tak boleh ikhtiar seperti mana salat Jumaat, demi untuk menunjukkan kemuliaan kita sesama Islam. Jadi Nabi Allah Ibrahim diminta oleh Allah supaya kenal Allah. Sifat izzah itu mesti kena wujud dalam diri Nabi Ibrahim, dan digabung pula dengan Hakim. Kenapa dalam kita kata nama Allah banyak-banyak tu, dalam isu menghidupkan orang mati ni diambil Aziz, Hakim. Aziz kita dapat izzah, Hakim kita dapat hikmah. Hakim kita dapat hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah ialah faham dalam segala atur cara agama yang kita anuti, dan bukan sekadar faham tetapi mampu melaksanakannya. Itu hikmah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat, tak sampai lagi ke sampai dah? Belum sampai lagi. Hikmah ni kita akan jumpa dalam ayat muka surah akan datang, ayat yang ke-269 tu. Cuba tengok hikmah ke surat berikut, nanti kita akan sampai. Yu'til hikmah, ini hikmah daripada Hakim Allah. Annallah aziz hakim, Allah maha bijaksana. Kita kalau kita ikut perintah Allah, kita dapat hikmah. Apa dia hikmah? Dalam ayat 269 tu. Yu'til hikmata, Allah akan menganugerahkan hikmah. Apa makna hikmah? Faham dalam beragama, faham secara sempurna. Man yasha, siapa yang Allah nak dia pilih.
Dia nak Allah, siapa yang nak Allah pilih. Wa may yu'ta, ini keuntungan dia. Wa may yu'tal hikmata, sesiapa yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah, apa dia dapat? Faqad utiya, maka sungguh-sungguh ia dikurniakan khairan katsira, kebaikan-kebaikan yang banyak. Tanwin tu kita boleh kata khairad dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang banyak. Tanwin ni biasa dia ada kalimah, dia sembunyikan kalimah. Khairan ai khairad dunya, kita buat tanwin ganti dengan dunia, dan boleh juga ganti dengan akhirat. Dan sifat kebaikan yang kita dapat itu katsira, sama ada sifat ataupun keadaan yang kita dapat itu banyak dapat. Mana kebaikan yang banyak, tidak terhitung. Siapakah yang akan mengambil manfaat daripada ini? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak akan belajar hikmah ini kecuali orang-orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada 3 kaedah yang kita dah faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia beri hikmah, dia pilih kita nak beri hikmah, kita akan mendapat kebaikan yang banyak dah. Jadi macam mana para nabi dapat hikmah? Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya Allah beri dia hikmah. Zaman Nabi Ibrahim lama, Quran tak ada lagi. Sekarang ni kita kena minta hikmah, baru Allah beri hikmah. Macam mana nak minta? Dan di mana hikmah berada? Okey. Surah Syu'ara yang kita doa tadilah. Kita ada doa, cuba nak tunjuk kat mana doa yang Nabi Ibrahim doa untuk dapat hikmah tu. Surah Syu'ara. Antaranya lah. Ayat 83. Surah Syu'ara 83. Ada jumpa? Okey. Rabbi habli, bawah sekali tu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, hebahkan kepadaku, kata Ibrahim, hukma. Hukma ni hikmah. Kadang-kadang sebut hikmah, kadang-kadang disebut hukma. Okey. Ya Allah yang Tuhanku, kurniakanlah kepadaku hikmah. Tadi dalam ayat tadi Allah kata yu'til hikmata man yasha. Dalam ayat 269 tu Allah akan beri hikmah itu kepada orang yang dia nak. Jadi kita minta kita minta Allah beri hikmah. Jadi hikmah tu apa? Hikmah kita kata tadi ilmu. Nak dapat kat mana hikmah? Ayat tu surah Yasin. Surah Yasin kita baca, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hakim dalam Yasin itu gedung hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang merupakan gedung hikmah.
Jadi Quran dah ada depan kita. Kalau orang itu orang kata faham apa yang ada dalam Quran, dia dapat hikmah. Dan kita kena minta macam Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukma. Maka dengan kita minta, Allah nak beri kita, Allah beri peluang untuk kita faham Quran. Kita bersungguh-sungguh faham Quran itu tanda Allah nak beri hikmah. Jangan tarik diri pula. Kalau kita sedang belajar tiba-tiba malas kita nak buang hikmah. Sebab hikmah adalah Al-Quran. Wal Quranul Hakim, kan? Kena minta baru Allah beri, dan cara Allah beri ialah supaya kita faham dalam agama. Banyaklah ayat-ayat lain yang meminta kita bekerja keras dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, kita kembali balik kepada ayat kita yang 260 tu. Wallahu aziz wa'lam annallaha azizun hakim. Maknanya Allah Maha Perkasa. Kalau kita ikut Allah, kita dapat izzah, kemuliaan diri. Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kalau kita ikut Allah, Allah akan beri hikmah. Wa man yu'tal hikmah, siapa-siapa yang diberi hikmah, dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian ayat berikut, ayat 261 tu, lepas dia kata hakim, hikmah, dan Allah beri kebaikan yang banyak, Allah sebut infak pula. Ayat 261 tu, Allah sebut pasal infak. Cuba marilah sama kita baca sama-sama ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Mathalu, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang infak. Alladzina, orang-orang yang, ramai lah tu. Perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, mereka sentiasa infak. Dia infak apa? Amwalahum, harta-harta mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Makna Allah nak umpamakan orang-orang infak harta mereka jalan Allah seperti apa? Kamathali habbah, itu perumpamaan tu. Seperti umpama, dua kalimah tu. Ka seperti, masal umpama,
habbatin, sebiji benih. Bila kita tanam, ambatat, dia tumbuh besar, jadi berapa? Sab'a sanabil. Berarti situ pun boleh 7 tangkai. Dia jadi pokok, jadi 7 tangkai daripada satu biji. Kita boleh berhenti situ, sab'a sanabil. Kita ambil ayat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kena sambung tu. Pada tiap-tiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji pula. Itu umpama sedekah. Okey, tanam satu biji, keluar satu pokok, ada 7 dahan. Setiap 7 dahan, 7 tangkai itu ada 100. 700 kan? 700. Umpama RM1 lah kita kata. Infak RM1 sama dengan RM700. Tapi tidak lagi diganda 10. Sebab setiap kebaikan akan diganda 10. Maka 700 kali 10 7,000. Tapi Allah sebut lagi di sini, wallahu, itu ayat baru tu. Allah itu subjek, ayat barulah. Yudha'if, dia sentiasa tambah-tambah. Tambah apa? Tambah-tambah pahala lah. Liman yasha', bagi siapa yang Allah nak. Maknanya Allah boleh tambah atas sejauh mana infak kita tu ikhlas, rasa mengharap. Dia amal kita ni supaya jadi soleh, jadi baik, dia ada 4 kan. Pertama, kita infak, kita tahu kita infak tu sebab apa. Sebab orang tu berhajat, orang tu kalau kita tak tolong dia, tak ada orang tahu. Kita je yang tahu. Kita kena tolong dia, kita semangat nak tolong dia. Itu satu syarat. Yang kedua, kita buat itu dengan niat semata-mata nak cari redha Allah. Makna kena niat Infak tak niat tak jadi. Dan kita ikhlas. Niat dan ikhlas, dua tu. Niat satu, ikhlas satu. Dan yang kita sabar di atas apa pujian orang ke apa pun, sabar. Jangan termakan orang kata. Kadang-kadang kalau orang tak, kita infak, orang tak hargai, kita rasa sedih. Tak payah. Orang yang infak pada jalan Allah ni, dia tak kisah. Yang penting Allah terima. Gini, kalau orang yang begini, power dia, hebat dia, mungkin Allah yudha'ifu liman yasha'. Allah tambah orang macam ni. Dia antara ikhlas sifat dia, dia tak ada beza pun. Orang suka, orang tak suka, bagi dia, dia buat yang Allah redha. Okey. Wallahu wasi'un alim. Ini satu isu lagi. Wallahu, Allah itu wasi'un. Tanwin tu luas apa? Wasi'u ar-rizqi. Allah luas rezeki dia. Kalau kita infak habis duit kita pun, Allah beri lagi sebab dia wasi', luas. Tanwin itu kita boleh takdir wasi'ur rizqi ataupun wasi'ur rahmah. Rahmah tu di dalamnya ada rezeki, di dalamnya ada redha. Wasi'ul maghfirah. Alimun. Alim tu sangat tahu tentang niat kita. Alimun biniyatikum. Tahu tentang niat, luas rezeki dia. Maknanya orang infak pasti tidak akan rugi. Orang infak pasti tidak akan rugi. Dia akan bertambah sebab apa? Sebab Allah wasi' ar-rizki ataupun wasi'ur rahmah, alimun, dan dia sangat tahu tentang niat-niat ataupun maksud-maksud di sebalik infak. Kalau kita infak niat kerana Allah, mencari redha Allah, pasti Allah sanjung kita. Itu ayat 261 ini Allah nak cerita gandaan gandaan pahala bagi orang yang infak di jalan Allah, infak harta jalan Allah. Dalam masa sama Allah berjanji dengan wasi', alim itu nak ganti balik harta orang yang infak. Adapun ayat berikut, alladzina yunfiquna amwalahum, mana
Okey, sepat lagi kot. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ni bukan nak cerita pasal pahala ganda, dia nak cerita macam mana pahala itu hilang. Ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang sentiasa infak harta mereka fi sabilillah. Lepas tu thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian dia tidak ikuti apa yang dia infak itu dengan mannan wala adha. Dua mannan, celaan dan sakitkan orang. Cela, dia ungkit-ungkit balik, lepas tu dia menyusahkan orang yang dapat infak tu. Dah ungkit, lepas tu menyusahkan orang pula. Dua ni tak boleh ada dalam diri orang yang infak. Syarat dia, syarat tidak ada mannan wala adha. Kalau kita infak, kita tidak ungkit dan kita tidak menyusahkan orang yang kita infak, apa janji Allah kepada kita? Janji pertama, lahum ajruhum inda rabbihim, untuk mereka ganjaran yang besar yang disimpan Allah. Satu. Yang kedua, wala khaufun alaihim, mereka tidak akan dimasuk ke dalam neraka selama-lamanya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih kerana tak boleh masuk syurga. Tiga. Pahala, selamat daripada neraka, wala khaufun alaihim, dan jamin syurga. Ini infak yang tidak ada mannan wala adha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu semangat untuk bantu saudara-saudara kita se-Islam, khususnya di Palestin, dan saudara-saudara kita yang susah di kalangan keluarga kita. InsyaAllah kita sambung kemudian di pertemuan yang akan datang di ayat qaulun ma'rufun, insyaAllah qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan kita kaitkan dengan ayat yang kita baca hari ini secara terikat ataupun bersambung, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lagi ya?